Buletin Didik 11 Jun bersama saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan salam sejahtera. Perjalanan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 mencatatkan rekod dan sejarah tersendiri apabila dilaksanakan dalam keadaan negara menghadapi penularan pandemik COVID-19 sekaligus memaksa banyak pembaharuan dilaksanakan termasuklah pembelajaran menerusi PDPR. Kita harus berbangga melihat usaha gigih calon yang pastinya kejayaan ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa usaha dari pelbagai pihak termasuk guru, ibu bapa dan sektor swasta. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JPWPKL, Muhammad Najib Abdul Rahman, keputusan SPM 2020 yang diumumkan semalam telah menunjukkan peningkatan walaupun dilaksanakan sewaktu pandemik COVID-19 yang penuh cabaran. Pencapaian keputusan peperiksaan SPM tahun 2020 di Kuala Lumpur telah menunjukkan peningkatan khususnya dalam grade purata negeri daripada 4.86 pada 2019 telah mengecil kepada 4.80. Begitu juga dengan bilangan peratus layak sijil. Bilangan peratus layak sijil di Kuala Lumpur ialah sebanyak 87.60 pada tahun 2020 berbanding dengan 86.02 pada tahun 2019. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa pandemik telah menyatukan dan mengeratkan hubungan antara guru-guru dan juga murid-murid. Dan kepelbagaian aktiviti guru yang kreatif di mana guru-guru berusaha melakukan pelbagai aktiviti termasuk aktiviti hands-on seperti eksperimen mudah yang menggunakan peralatan di rumah mereka, mempelbagaikan latar belakang ataupun lokasi PDPR supaya lebih menarik, juga menghasilkan video-video pendek melalui TikTok dan juga melalui YouTube telah banyak membantu murid-murid. Bukan itu sahaja, tambah Muhammad Najib, pihak sektor swasta juga telah memainkan peranan penting dalam memberi sokongan, terutama membantu pelajar dari golongan berpendapatan rendah B40. Sebagai contoh, melalui program Gerobok Rezeki, barangan keperluan asas diagihkan bertujuan menyokong sosioekonomi keluarga pelajar yang terjejas dengan pandemik COVID-19. Usaha ini sedikit sebanyak membantu keluarga yang mempunyai calon SPM 2020 di sekitar Kuala Lumpur memberi tumpuan kepada pelajaran. Sementara itu, kejayaan SPM 2020 turut menunjukkan peningkatan bagi calon-calon pendidikan khas. Menurut pengarahnya Salmah Jopri, pandemik COVID-19 bukanlah penghalang bagi murid berpendidikan khas berusaha mencapai keputusan yang memberangsangkan. Kalau kita lihat pencapaian SPM 2019 ni, bagi MBK yang layak menerima sijil ialah sebanyak 61.34%. SPM 2020, MBK yang layak menerima sijil ialah sebanyak 68.22%. Di sini jelas menunjukkan berlaku peningkatan sebanyak 6.88%. COVID-19 ini juga telah mewujudkan satu fenomena baru bagi Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri, di mana kita telah juga meneroka pelbagai bentuk pedagogi yang bersesuaian dengan keupayaan murid berkeperluan khas dan memastikan pendidikan ini sampai kepada mereka. Tambah Salmah, pelbagai usaha dilaksanakan para guru bagi membolehkan mereka mengoptimumkan sesi PDPR. Antaranya, pelbagai bentuk bimbingan tambahan sama ada secara berseorangan atau berkelompok serta sesi intervensi yang berterusan secara dalam talian. Manakala bagi pelajar yang memerlukan peralatan khusus seperti mesin braille, bagi pelajar kurang upaya penglihatan, pihak sekolah turut membantu menghantar mesin tersebut ke rumah mereka bagi memudahkan lagi proses pembelajaran. Wujud pula persaingan. Singa dalam kumpulan. Biarpun terpaksa menempuh pelbagai cabaran, termasuk capaian internet yang tidak konsisten ketika pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, ia tidak menghalang Lee Yong Bin, pelajar SMK Tawau Sabah memperoleh keputusan cemerlang 10A+ dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Perasaan memanglah gembira, memang excited lah. Sebab ini satu yang tidak saya unexpected. Ya. Tidak expect saya boleh dapat keputusan straight 10A+ dalam SPM. Yong Bin tidak menyangka berjaya memperolehi keputusan 10A+ dalam semua subjek.
Walaupun menghadapi kesukaran ketika belajar dan mengulang kaji menerusi PTPR, dia enggan berputus asa. Yong Bin mencari alternatif tambahan dengan mendapatkan bantuan dari guru dan ibunya yang juga seorang guru. Anak sulung daripada dua beradik ini turut berkongsi kunci kejayaan utamanya, iaitu perlu memastikan diri sentiasa berdisiplin dan mengikut jadual pembelajaran yang ditetapkan. Yong Bin turut aktif dalam bidang kokurikulum termasuk pernah mewakili negara di peringkat antarabangsa pada Kejohanan Jemputan Matematik Dunia 2019 di Jepun. Selepas ini, dia berhasrat untuk merealisasikan impiannya menjadi seorang juruterbang. Selepas keputusan SPM diumumkan semalam, kini bermulalah langkah baru untuk adik-adik memilih haluan dalam bidang yang bersesuaian di Institut Pengajian Tinggi IPT. Bagi Nur Fatihah Elza Fazli, subjek seni visual sudah menjadi minatnya sejak dari kecil. Justru ia menjadi pilihan dan pendorong buat dirinya memilih bidang itu dalam menyambung pengajian di Menara Gading Club. Nur Fatihah Elzah antara 401,105 calon yang menerima keputusan SPM semalam. Mendapat keputusan 3A3B2C, Nur Fatihah bersyukur subjek pendidikan seni visual antara yang diminatinya mendapat skor cemerlang. Kalau ada masa yang terluang, saya akan menghabiskan masa saya dengan melukis. Selain itu, subjek ini memberikan saya idea untuk mengolah hasil seni dengan lebih kreatif lagi. Sebagai contoh, hasil seni ini bukan sahaja daripada olahan warna, tetapi barang-barang terbuang juga boleh jadikan hasil seni yang kreatif mengikut kreativiti masing-masing. Oleh itu, bagi pendapat saya, kita janganlah pandang rendah terhadap seni kerana seni ini dapat melahirkan seseorang yang kreatif dan kritis dan juga dapat memberi idea-idea yang baru. Bagi pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba Masjid Tanah Melaka ini, lepasan SPM perlu bijak membuat keputusan, yakin dan berani untuk meneroka pengalaman baru dalam bidang yang diinginkan. Pesanan saya, kita jangan berputus asa kerana rezeki masih ada di mana-mana sahaja. Jadi, kita teruskan berusaha agar mencapai kejayaan di Menara Gading. Beliau beruntung kerana ibu bapanya sangat memahami minatnya, malah sentiasa memberi dorongan untuk terus maju ke depan. Bagi saya, jika itu minat anak-anak, kita sebagai ibu bapa seharusnya terus memberi galakan dan dorongan dalam apa jua bidang yang anak-anak kita minati. Teruskan memberi nasihat dan tunjuk ajar supaya anak-anak berjaya dalam kerjaya mereka. Mengulas lanjut, Nur Fatihah sudah memohon untuk menyertai program Ijazah Sarjana Muda Perguruan di Institut Pendidikan Guru IPG. Bersua kembali, jumlah pemberian vaksin harian yang tinggi membuktikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan berjalan dengan baik. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata sejak dimulakan 24 Februari lalu, jumlah suntikan harian melonjak dan prosesnya semakin lancar dengan pembukaan lebih banyak pusat pemberian vaksin serta penyertaan aktif pelbagai pihak bagi mencapai sasaran imuniti kelompok. Tan Sri Muhyiddin siang tadi turun padang meninjau Hospital Pakar Kanak-Kanak Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Ceras Ibu Negara. HPKK ini akan mula menerima dan merawat pesakit COVID-19 minggu hadapan. Rakyat dalam pada itu diajak untuk mendaftar segera bagi menerima suntikan vaksin kerana terbukti berkesan sebagai pelindungan atau antibodi bagi mengekang penularan COVID-19. Semalam sahaja, hampir 160,000 dos suntikan berjaya diberikan kepada yang sudah mendaftar. Dan angka itu menjadikan jumlah suntikan melebihi 4 juta bagi dos pertama dan kedua setakat ini. Proses vaksinasi sudah meningkat. Kita tahu semalam 156,000 itulah jumlahnya, akan meningkat sampai 200 ke 250,000 dan lagi pada bulan Julai mungkin 300 ke 400,000 sehari seluruh negara. Ini membuktikan bahawa imunisasi ini sedang berjalan dengan baik. Dan yang penting kita nak supaya lebih ramai mendaftar dalam MySejahtera untuk mendapatkan vaksin ini. Kerajaan turut memberi jaminan setiap rakyat yang layak mendapat suntikan akan menerimanya bagi mencapai sasaran imuniti berkelompok sebelum akhir tahun ini. Jumlah PPV turut akan ditambah sehingga 600 buah termasuk unit bergerak dan pandu lalu di bandar serta pedalaman. Beliau turut meluangkan masa meninjau PPV secara pandu lalu Hospital Chancellor Tuanku Mukris HCTM.
Hadir sama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pencapaian 22 universiti tempatan tersenarai dalam Kuarkuar Rally Simmons QS World University Rankings 2022 membuktikan kualiti pendidikan tinggi di negara ini bertaraf dunia. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA, Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran, masyarakat perlu yakin dengan kemampuan universiti tempatan kerana pencapaian itu membuktikan pengajian di universiti tempatan setara dengan universiti antarabangsa. MQA akan sentiasa memantau dan mengawal selia kualiti universiti tempatan sekaligus menepis tanggapan pendidikan universiti luar negara lebih berkualiti berbanding dalam negara. Dalam senarai penarafan QS World University Rankings 2022 yang diumumkan baru-baru ini, Universiti Tertua Negara Universiti Melaya UM terus membanggakan negara apabila kekal tersenarai dalam kelompok 100 universiti terbaik dunia. Selain itu, 4 universiti iaitu Universiti Putra Malaysia UPM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Teknologi Malaysia UTM kekal di kelompok 200 terbaik dunia. IPT lain dengan status sama turut membanggakan kerana tersenarai dalam penarafan kali ini iaitu Universiti Teknologi Petronas UTP, Universiti Utara Malaysia UUM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Universiti Teknologi Mara UiTM, Universiti Kuala Lumpur UniKL, Universiti Tenaga Nasional UNITEN, Universiti Tuanku Abdul Rahman UTA dan Universiti Multimedia MMU. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dan Binary University memeterai memorandum persefahaman MOU bagi membantu meringankan beban kewangan pelajar B40 dan M40. Melalui kerjasama untuk memperkasakan pendidikan negara, pelajar bakal menerima subsidi yuran pengajian dan mendapat kemudahan pinjaman PTPTN apabila melanjutkan pengajian di Binary University bagi kemasukan 2021-2022. Subsidi yuran pengajian diberikan oleh Binary University menerusi Geran Pendidikan Prihatin GPP My Binary PTPTN dengan peruntukan berjumlah RM205 juta secara sekali beri. Ia memberi tumpuan kepada pelajar SPM dan STPM yang akan melanjutkan pengajian ijazah sarjana muda di universiti terbabit. Kerjasama ini secara tidak langsung menyokong usaha kerajaan meringankan beban rakyat terutama yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menurut pengasas Binary University, Profesor Tan Sri Joseph Andai Kalam, universiti ini menawarkan kaedah pengajaran yang menjurus kepada kebolehpasaran graduan menggunakan ekosistem unik dilengkapi dengan kemahiran industri spesifik untuk menjadi pakar industri profesional ISP. Untuk memohon GPP My Binary PTPTN, pelajar boleh berbuat demikian menerusi laman web www.binary.edu.my/gpp bermula hari ini. Hampir 1 juta belia berjaya menebus kredit e-belia bernilai RM150 melalui Shopee Pay. Secara langsung, program e-belia itu memberi limpahan positif kepada lebih 140,000 peniaga yang menerima Shopee Pay. Kami berbesar hati menerima sokongan yang luar biasa daripada para peserta program e-belia yang layak ini. Apabila dibandingkan dengan pengumuman pihak MOF, sebahagian besar daripada 1.7 juta pemohon yang berjaya telah memilih ShopeePay. Ini mungkin kerana e-dompet kami boleh digunakan di saluran atas talian dan juga luar talian di seluruh negara. Penggunaan ShopeePay menjangkau sehingga ke Sempurna Sabah, Miri Sarawak, Kemaman dan Gong Badak di Terengganu dan Bacok Kelantan. 40% belia yang menebus kredit itu adalah pengguna baharu Shopee Pay yang mengaktifkan e-dompet mereka semata-mata untuk e-belia. Dan lebih 20% menambah nilai dompet Shopee Pay mereka sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh seminggu penggunaan. Mereka turut dijamin baucer tambahan bernilai RM500 bagi jenama terpilih. Kerajaan El Salvador membenarkan penggunaan mata wang kripto Bitcoin dalam urusan perniagaan negara itu. Ia turut mencipta sejarah sebagai negara pertama di dunia yang mengiktiraf mata wang berkenaan.
Kebenaran itu turut meliputi urusan perpindahan wang serta pembayaran cukai. Menurut pihak berkuasa, kebenaran tersebut sebagai alternatif baru di samping mengekalkan dolar Amerika mata wang utama. Ketika ini, beberapa negara termasuk di Eropah dan Amerika Utara sedang mengkaji kebenaran sama. Turut dijangka menggunakan sistem mata wang itu dalam tempoh terdekat adalah Paraguay. 4 ekor harimau termasuk seekor harimau putih jenis Bengal dilahirkan di Zoo Negara di Havana, Cuba. Ia kelahiran pertama harimau Bengal putih selepas kali terakhir direkodkan lebih 20 tahun lalu. Harimau putih berkenaan dinamakan sebagai Yannick, manakala yang lain masing-masing dikenali sebagai Fiona, Garfield dan Miguel. Ia mula dipamerkan kepada umum, memandangkan kesemua haiwan itu ditempatkan di lokasi khas yang selamat. Tabung hidupan liar WWF menyifatkan kelahiran harimau putih terbabit sebagai sesuatu yang luar biasa, memandangkan ia jarang ditemui dalam kelompok hidupan liar. Sehingga kini terdapat kira-kira 3,900 ekor harimau di seluruh dunia, sekaligus meletakkan haiwan tersebut berdepan ancaman kepupusan. Hai murid-murid, hari ini cikgu akan kongsikan 3 tips bagaimana untuk menguasai tajuk pengaturcaraan bagi subjek Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Yang pertama, fahami konsep pengaturcaraan. Yang kedua, gunakan pemikiran komputasional sebagai contoh teknik leraian, teknik pengecaman corak dan juga algoritma melakukan arahan langkah demi langkah. Dan yang ketiga, aplikasi. Gunakan pelbagai platform untuk melakukan penerokaan sebagai contoh Scratch dan hasilkan pelbagai projek inovatif menggunakan pengaturcaraan. Laporan sukan, kelayakan bola sepak Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 di Stadium Al Maktoum Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE jam 12.45 tengah malam nanti. Penampilan skuad Harimau Melaya bimbingan Tan Cheng Ho sekali lagi menjadi tumpuan seluruh peminat bola sepak negara. Berdepan Vietnam bukan sahaja diibaratkan misi hidup atau mati, lebih dari itu kesempatan untuk kembali meyakinkan harapan penyokong yang mula sangsi dengan keupayaan Harimau Melaya. Tan Cheng Ho mengakui pertemuan lalu memang berpihak Vietnam. Namun dia percaya situasi kali ini amat berbeza dengan semangat untuk bangkit yang dipamerkan setiap pemain. Definitely they have Vietnam had the confidence against us. But as I mentioned before that we have a good preparation this time that we are able to have a very good session training with my players and their my players also have a good motivation, desire and determination to play against Vietnam. That we know that we didn't get a good result, past result against Vietnam. I hope this time that we really can get a positive result against Vietnam, and we know that it's very against Vietnam is very important game for us. Berdasarkan 6 pertemuan terdahulu, kali terakhir Malaysia menewaskan Vietnam pada tahun 2014 dalam saingan Piala AFF ketika dibimbing jurulatih Dollah Saleh. Selepas itu, keputusan berpihak Vietnam dan cuma satu keputusan seri yang mampu diraih Malaysia juga pada kejohanan Piala AFF pada 2018. Namun mengambil kira pertemuan terakhir kumpulan G di arena lawan pada 2019, Vietnam dilihat bergelut sebelum menang tipis 1-0. Justru jika diperhalusi kekuatan Vietnam dan Malaysia, tidaklah terlalu banyak bezanya. Dan seharusnya kelebihan memiliki pemain naturalisasi dan pemain kacukan berbakat tidak dipersia-siakan Harimau Melaya. Sementara itu bagi pemain kacukan negara Dion Kuls yang beraksi bersama kelab Midtjylland di Liga Super Denmark. Dia mengakui semakin serasi bersama rakan-rakan sepasukan dan lebih bersedia berdepan Vietnam. Maybe not so easy for me to adjust in 3 days with the team, but I think now I had a longer period with my teammates, and I'm pretty sure I've been adjusted very well to our team. So like I said, I'm looking forward to the next game, and I hope we can do something good as well. Selepas dimalukan dengan kekalahan 0-4 kepada UAE minggu lalu, persembahan Harimau Melaya menerima kritikan hebat.
Antara yang dipertikaikan penampilan hambar pemain naturalisasi. Namun bagi Coles, semangat berpasukan seharusnya lebih diutamakan tanpa mempersoalkan penampilan individu. Tegasnya, kemenangan mahupun kekalahan semuanya atas nama satu pasukan. Gaya bebas papan selaju dengan graviti sifar seperti di angkasa lepas mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi.